TV KPM. Anda sedang menonton teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven, dan juga kita ada seorang cikgu juga bersama kami. Tapi cikgu tu tengah buat sesuatu dekat sana. Saya pun tak pasti. Cikgu tengah buat apa ya? Alah, apa ni? Dawat dia tak kurang jelas lah hari ni. Macam mana nak mengajar ya? Dia dah kering lah. Okey, cikgu, tak apa cikgu. Jangan risau. Saya ada penyelesaiannya, cikgu. Oh, ya ke? Ini dia, cikgu. Pen marker yang ini. So, kalau yang ni kan cikgu, contoh kalau yang tu kalau dakwat dah macam tak jelas kan, maknanya dakwat dah nak habis, cikgu. Ya, Tapi betul. cara penyelesaiannya macam ini, kalau dakwat dah habis susah nak tambah dakwat ya. Yang ini, cikgu. Saya boleh bukakan bahagian bawah. Okey. Saya boleh buka bekas ni, cikgu. Ini macam dah kosong kan, cikgu? Oh, ya. Okey, saya ada yang dah diisikan. Terus masukkan. Kita tutup balik. Dan kita dah boleh start untuk menulis. Itulah penyelesaian untuk masalah cikgu. Oh, terima kasih Sean. Tolong selesaikan masalah cikgu. Ya. Sekarang ni kalau cikgu punya ni, cikgu terus boleh buang dalam tong sampah. Ya, betul. Sebab dia punya ni pun dah habis. Bila dah habis, mata dia akan jadi keras. Dah tak boleh nak menulis. Nasib baik ada sikit lagi nak tunjuk kepada kurang semua, jelas kan? lah. Dia bukan habis langsung. Ya, cikgu. Sebelum kita meneruskan penukaran kita, jom kita ke meja dulu, cikgu. Okey. Sebab saya nak bagi tahu mereka yang ada di rumah ya untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19. Seperti kerap cuci tangan. Bila cuci tangan tu kena cucilah dengan sabun dan air. Dan juga pakailah hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman. Macam di sini, cikgu, kita ada spray pembasmi kuman. So, saya juga akan pakai dulu, cikgu. Macam ni lah kalau guna spray. Kalau gel tu lain sikit. Kalau spray tu kita boleh spray lah. Bukan saja kat tangan. Dekat telefon bibir kita pun boleh kan, cikgu? Okey, macam ni. Cikgu pun boleh cuba. Ataupun cikgu boleh amalkan SOP. Okey, kena pastikan tangan sentiasa bersih dan jarak di antara satu sama lain mestilah tidak kurang daripada 1 meter macam saya dengan cikgu di sini. Dan disebabkan kita berada di jarak yang selamat, cikgu, bolehlah kita buka pelitup muka kita. Silakan, cikgu. Jom kita buka. Okey, dan bila buka pelitup muka tu, pastikan anda simpan di tempat yang selamat ya, seperti mungkin dalam poket ataupun dalam bekas khas. Macam saya ingat cikgu, kita ada bekas khas ya. Okey, kita ada bekas khas. Jangan letaklah mana-mana, jangan letak atas meja. Pelitup muka. Ya, kalau tidak angin tertiup nanti dia akan terbang ke tempat tak baiklah, cikgu. Kita kena jaga kebersihan. Baiklah, cikgu. Kita dah nampak dah muka-muka kita yang sangat jelita dan cantik. Mungkin cikgu pun boleh kenalkan diri cikgu lagi sekali kepada mereka semua yang menonton di rumah. Okey, saya Cikgu Sharifah binti Abdul Rahman daripada Sekolah Menengah Taman Bukit, Maluri, Kuala Lumpur. Ya, cikgu. Terima kasih, cikgu. Dan saya nak tanya cikgu kan, sebab kita dah berkenalan, cikgu. Kita juga ada tetamu khas bersama kita. Iaitu murid yang ada dalam talian ataupun Google Meet. Jom kita tengok siapa mereka. Hai semua. Jom kita tengok. Hai. Itulah dia, muka-muka cantik, muka-muka handsome yang telah pun bersedia untuk penerokan kita. Jom kita tanya siapa mereka. Saya akan sebutkan nama anda kenalkan diri anda, nama penuh anda ya. Dan jangan lupa apabila nak tegur sesiapa pun, tangan di atas dada dan beri salam. Janganlah kita bersalaman tangan. Susah pula, cikgu. Kita nak sekarang kurangkan. ni kita tak boleh bersalaman dan bersentuhan. Betul. Okey, kita mulakan dulu dengan Najiha. Hai cikgu, hai Abang Sean. Nama saya Dina Najiha. Boleh panggil saya Dina. Boleh panggil anda Dina. Okey, terima kasih Dina. Sean, hari ni kita ada 2 sekolah tau, Sean. 2 sekolah. Okey, Dina daripada sekolah mana ya? Saya dari sekolah SMK Siramas. Okey, terima kasih. Lupa pula nak bagi tahu sebutkan nama dan juga daripada sekolah mana ya. Dan seterusnya kita ada Kaihin. Hai cikgu, Hai Abang Sean, nama saya Chan Kaihin. Abang Sean boleh panggil saya Kaihin. Okey, terima kasih. Kaihin dari sekolah mana, Kaihin? Saya dari sekolah SMK Taman Bukit Maluri. Ya. Okey, terima kasih Kaihin. Dan yang seterusnya, Syahrin. Hai cikgu, hai Abang Sean. Nama saya Sarah binti Syahrin. Boleh panggil Sarah. Saya dari SMK Siramas. Sarah daripada SMK Siramas. Okey, terima kasih Sarah. Dan yang seterusnya kita ada Pei Ying Lai.
Salam sejahtera cikgu, selamat sejahtera Abang Sean. Saya Light Pening, boleh panggil saya Light. Saya dari SMK Taman Bukit Maduri. Okey, terima kasih Lai. Okey, terima kasih Lai. Okey, tinggal lagi 2 murid yang kita belum sebutkan nama. Yang seterusnya tak nampak sangat pada skrin saya, tapi harap saya tak salah sebutlah. JL. JL. Hai cikgu, hai Abang Sean. Nama saya JL Khairil. Saya boleh panggil saya JL. Saya dari sekolah SMK Taman Bukit Maduri. Okey, terima kasih JL. Dan seterusnya tinggal lagi seorang ya, kita belum sebut siapakah dia? Faiz. Hai cikgu, hai Abang Sean. Hai. Nama saya Ahmad Faiz Iman bin Mazlan. Boleh panggil saya Faiz. Saya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sierra Mas. Okey, terima kasih. Terima kasih semua. Okey, dah sebutkan semua kan Igu? Ya, kita ada 6 orang murid 6 dari orang murid. kolaborasi di antara 2 buah sekolah, iaitu Sekolah Menengah Taman Bukit Maduri dan Sekolah Menengah Sierra Mas Selangor. Jadi kolaborasi antara Selangor dengan Kuala Lumpur. Kita kan jiran. Kan, terbaiklah kita. Okey, cikgu, sebelum kita teruskan, saya sebenarnya nak tanya apa sebenarnya yang kita akan terokai pada hari ini? Okey, apa yang kita akan terokai pada hari ini ialah selesaikan masalah. Okey, jom kita selesaikan masalah. Tajuknya penyelesaian masalah secara inventif dalam mata pelajaran reka bentuk dan teknologi. Wow, subjek yang agak menarik untuk saya lah. Tapi kita bukan selesaikan masalah peribadi ya, sebab kita bukan kaunselor. Okey, baik. Sebelum kita teruskan perbincangan kita, saya nak bagi tahu kepada anda semua yang menonton di rumah bahawa sekarang berlangsungnya kempen sambutan Hari Guru. Untuk tema tahun ni adalah berguru demi ilmu, bina generasi baharu. #terima kasih cikgu. Dan untuk itu kita juga ada mendapat kiriman kad yang telah dihasilkan oleh pelbagai pelajar ataupun pelbagai murid. Seperti yang anda nampak di bakul ni, saya akan ambil salah satu kad lah. Okey, dekat sini. Wow! Nampak tak dia punya hiasannya? Yang ni sendiri buat Igu. Yang ni tak boleh beli Igu. Oh, ya ke? Okey, nampak dia. Terima kasih. Dia juga menggunakan macam dekat sini dia ada macam apa ni, penyudut ataupun straw. Ya, diisikan dengan ada macam barangan hiasan dekat dalam ni. Ada macam untuk lebih menarik. Kan ada kreatif glitter. Sangat kreatif murid-murid kita. Dan di dalam tu jom kita baca mesej. Oh wow, dia ada pop-up card Cikgu. Okey, selamat Hari Guru. Terima kasih Cikgu, selamat Hari Guru. Terima kasih Cikgu. Untuk semua guru yang mulia, jasamu kalian akan selalu kami kenang, tetaplah menjadi pelita untuk anak bangsa. Wah, mesej ataupun kiriman yang sangat bagus. Ini adalah daripada nampaknya saya tak dapat nampak nama ya. Kirtana. Daripada Kirtana. Terima kasih atas hasil kerjamu, hasil kerja anda untuk kad sempena sambutan Hari Guru. Dan kita juga nak ambil peluang ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua guru atas jasa dan pengorbanan cikgu dalam mendidik anak-anak muda dan juga termasuk saya dan kita lah Cikgu. Ya. Saya pun berasal daripada murid. Ya, sekadar cikgu betul dah kan? jadi Shan pun sama, betul? Betul. Okey, baiklah. Sebelum kita teruskan lagi, apa kata kita berehat seketika. Tapi sebelum tu, kita juga ada e-card yang akan ditunjukkan di skrin anda sekarang. Ya, ini adalah sempena sambutan Hari Guru ya Cikgu. Saya cuba bacakanlah. Terima kasih Cikgu. Ada pantun di sana. Ni daripada Nur Aina Zulaika daripada Sekolah Seri Puteri Cyberjaya. Okey, terima kasih atas kiriman kad anda dan kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM.
Tahukah anda, Tris berasal daripada perkataan Rusia Fioria Rishinia Izovrititiskih Zedash, iaitu dalam bahasa Inggeris bermaksud Theory of Inventive Problem Solving. Kembali semula menonton Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Sarifah. Okey, baiklah. Untuk hari ini kita akan menyelesaikan masalah, ya Cikgu? Ya, betul. Okey, jom Cikgu kita teruskan penukan kita, Cikgu. Okey, sebelum itu, kita perlu tahu dulu apa masalah kita. Cikgu, saya ada banyak masalah, Cikgu. Ya, tapi Sean, hari ini Cikgu bukan nak tanya masalah lain tau. Bukan. Okey, Cikgu cuma nak tanya, setiap hari ada tak Sean menggunakan produk? Ataupun yang biasalah, rutin harian lah. Rutin harian saya. Kalau kita produk tu saya gunakan shampoo, tapi selain daripada itu rutin harian saya, saya selalu cubalah untuk menjaga. Tadi Sean sebut shampoo. Ya. Cikgu macam confused ni. Okey. Tak apa, yang tu subjek lain, Cikgu. Okey, tapi untuk rutin harian saya, Cikgu, saya cuba untuk menjaga pokok-pokok di rumah saya. Ada pokok kecil lah, ada kecil, besar sikit, medium size pun ada lah, Cikgu. Yang tu saya cuba buatlah setiap hari, cubalah. Cuba. Mati tak pokok tu, Sean? Cikgu, sebenarnya kebanyakan kali banyak pokok yang mati, Cikgu. Saya pun tak pasti itu kenapa. Sebenarnya masalah tu sangat senang, Sean, untuk diselesaikan. Tapi kita tengok dulu. Hari ni kita tengok sampai habis. Boleh? Boleh, Cikgu. Jadi Sean boleh tahu macam mana nak menyelesaikan masalah Sean tadi. Sebelum tu, kita tanya murid-murid kita dulu, Sean. Boleh, Cikgu. Apa rutin masalah dia setiap hari? Ya. Okey, murid-murid, hai. Boleh siapa nak mula? Okey, Lai. Pagi tadi saya masuk ke bilik tandas saya, tapi gelapnya. Rupa-rupanya bilik tandas, mentor bilik tandas saya terbakar. Terbakar? Terbakar. Okey. Tak apa. Yang lain ada tak nak kongsi masalah lagi pada hari ini? Ada tak? Okey. Dina. Pagi tadi, sebelum saya nak sahur, saya nak makan buah apple dulu. Tapi bila saya nak potong tu, pisau tu tumpul. Tapi tak dapat makanlah buah apple Dina hari ni masa sahur, ya? Alah, kesian. Kenapa tak guna tangan terus? Okey, tu tak boleh lah. Okey, next. Siapa lagi? Siapa lagi nak kongsi masalah? Okey. Kaihin. Boleh. Tetapi bangku di meja belajar saya rendah, jadi saya tidak berasa berapa selesa semasa duduk di atas bangku itu. Bangku kerusi dekat meja belajar. Tak rasa selesa lah. Tak selesa sebab dia tinggi. So mungkin rasa tak ergonomik kan. Okey, baik. Next kita pergi kepada, ada tak siapa lagi nak kongsi? Mungkin Sarah kot nak kongsi. Betul tak, Sarah? Ya. Semalam saya nak buat lakaran, tapi bila saya pegang pensel tu dia jadi pendek. Jadi saya susah nak pegang pensel tu sebab dia dah pendek. Jadi saya tak boleh nak buat lakaran saya. Pensel tu dah pendek. Maknanya lepas pegang terus jadi pendek ke? Memang pensel dia dah pendek? Pensel tu dah pendek, ya, Sarah? Okey. Nak ada kuasa. Apa boleh pendekkan pensel? Itulah saya ingat pun ada magic tadi Sarah buat. Bukan. Pensel tu dah pendek sebab tu susah nak pegang lah. Jadi sekarang ni, semua masalah yang kita dengar daripada student dan daripada Sean tadi, sebenarnya boleh diselesaikan. Tetapi sebelum kita menyelesaikan, perlu kita kategorikan dulu masalah tadi. Okey, boleh. Okey, masalah tadi kita perlu kategorikan kepada dua jenis masalah. Yang pertama ialah kita namakan dia sebagai masalah bukan inventif. Bukan inventif. Yang kedua kita namakan dia sebagai masalah inventif. Okey, Cikgu. Apa tu inventif sebenarnya, Cikgu? Apa itu inventif? Jom kita lihat, Sean. Okey, boleh. Okey, kita lihat. Ini boleh saya gerak ke sini, ya? Boleh, Cikgu. Silakan. Okey. Sekarang ni kita nak mengenal pasti masalah. Okey. Masalah yang pertama, cikgu nak pergi kepada masalah bukan inventif dulu. Bukan inventif. Masalah bukan inventif ni ialah bila kita melakukan proses penambahbaikan, ia tidak mendatangkan kesan sampingan. Okey. Sean tahu kesan sampingan tak? Kesan sampingan, saya faham konsep dia, tapi kalau kaitkan dengan inventif ni ataupun bukan inventif, saya pun tak pasti sangat lah, Ego. Okey, tak apa. Kita sama-sama belajar hari ni. Okey, boleh, Ego. Okey, next. Kita pergi
tidak ada kesan sampingan ni maksudnya dia tidak merubah struktur produk tersebut. Okey. Faham? Ya, faham. Okey, next kita pergi kepada masalah inventif. Okey. Yang kita nak tekankan hari ini ialah pada masalah inventif ini, Sean. Ya. Okey, murid-murid semua boleh? Okey, sekarang ni kita tengok bila masalah inventif, Ya. berlaku proses penambahbaikan, dia akan mendatangkan kesan pada produk tersebut. Ya, sama Okey. ada kesan positif Ya. ataupun kesan negatif. Okey, baik, Go. Boleh. Okey. Boleh. Sekarang ni, Ya. cikgu nak tanya murid-murid Okey. daripada masalah tadi, dia boleh tak kategorikan apa yang cikgu bagi tadi Okey. sama ada masalah inventif ataupun masalah bukan Inventif. Okey, baiklah. Kita tanya murid-murid, Sean, boleh? Boleh, Cikgu. Saya nak tanya dulu, Cikgu, yang pelajar ataupun murid yang ada masalah dengan pen ataupun pensel tersebut. Siapa je tadi? Siapa yang masalah dengan pensel pendek tadi, yang buat magic tadi? Boleh, Cikgu, saya tanya? Boleh. Okey, siapa tu? Sarah. Sarah. Yang tu adalah inventif ataupun bukan inventif. Kita kategorikan kan? Ya. Okey. Boleh, Sarah? Boleh. Dia adalah masalah inventif sebab bila ada tambah penambahbaikan, dia ada kesan sampingan. Okey. Sebab apa Sarah cakap kesan sampingan, Sean? Ya. Sebab pensel itu, bila kita gunakan pengorek pensel, Ya. pensel biasa dia akan pendek kan? Ya, betul. Tak, Sean? Ya. Kemudian, untuk menyelesaikan masalah pensel pendek itu, agak-agak apa pensel yang ada zaman sekarang, Sean? Yang baru, Cikgu. Yang pensel yang gunakan yang dakwat, yang macam kayu kecil tu. Oh, itu kita panggil lead lah, Sean. Ya, betul. Pensel mechanical namanya. Yes, bagus. hampir lupa Jadi kita istilah. tekan-tekan. Bila Ya. pensel tadi ditambah baik kepada pensel mechanical, Ya. dia mungkin mendatangkan kesan tau pada pensel asal tadi. Betul tak? Betul, kesan betul. dia kesan Ya. apa? Dia dah berubah bentuk, Cikgu. Berubah bentuk satu. Ya. Kesan dia positif ke negatif, Sean? Saya rasa positif. Yes, very good. Sangat bagus. Pelajar A+. Terima kasih, Cikgu. Terbaiklah, Cikgu. Okey. Okey. Jom kita teruskan, Cikgu. Okey, nak tanya lagi seterusnya. murid kita? Ya. Nak tanya lagi seorang mungkin boleh? Siapa yang nak kategorikan yang lain? JL ataupun Faiz? Okey, Faiz. Okey, JL dulu ke Faiz dulu? Okey, Okey, kita bagi Faiz lah. dulu. Masalah yang dihadapi oleh Lai tadi iaitu mentol tandas terbakar adalah masalah bukan inventif. Sebab dia lepas kita tukar mentol tu tiada kesan sampingan yang berlaku. Ya, bagus. Tak ada Okey. kesan sampingan, betul tak, Sean? Dah Rasanya pasang betul. lampu, Ya. terus nyala. Itulah kesan sampingan dia. Okey. Maksudnya tak ada kesan lah pada perubahan pada produk tersebut. Produk tersebut. Okey, faham. Okey. Kemudian JL, sorry. Boleh JL? Tadi masalah yang dihadapi oleh Dina ialah pisau tumpul. Saya kategorikan itu bukan masalah inventif kerana ia tidak mewujudkan kesan sampingan apabila usaha penambahbaikan dilakukan. Bila Mak Dina asal pisau itu tajam dan boleh potong buah balik. Ya, terus boleh guna. So maknanya kalau tiada kesan sampingan adalah bukan inventif. Ya, betul, Sean. Macam pisau tu tak berubah, cuma tajam je kan? Ya, dia tajam saja dan terus boleh digunakan. So macam itulah kita kategorikan, Cikgu. Ya, macam itulah kita kategorikan sama ada dia masalah inventif ataupun masalah bukan inventif. Okey, baik, Cikgu. Okey, sebelum kita teruskan lagi, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Nama saya Cik Asna binti Muhammad Muftazam dari Sekolah Kebangsaan Nama Sarah Dama 1. Saya sayang cikgu saya. Saya ingin mengucapkan hashtag terima kasih cikgu pada semua para guru di Malaysia, terutamanya cikgu saya di Sekolah Kebangsaan Nama Sarah Dama 1.
tahukah anda, hubung kait antara produk dengan objek dari segi fungsinya ialah produk merupakan sistem yang menjalankan tugas, fungsi pula adalah suatu tindakan manakala objek merupakan penerima kesan. Kembali semula menonton Teroka di DIK TV KPM bersama dengan saya Sean Siwan dan juga Cikgu Sarifah. Baiklah Cikgu, kita teruskan perokan kita. Okey, kita nak teruskan hari ini tentang bagaimana proses untuk menyelesaikan masalah tadi. Okey, boleh Cikgu. Cikgu gerak ke sini sedikit ya. Okey Cikgu, saya gerak sini. Okey, sekarang ni bila kita nak menyelesaikan sesuatu masalah, dia mesti ada proses dia. Ya, betul. Yang pertama, kita kenal pasti masalah tersebut. Kalau masalah itu bukan masalah inventif, terus kepada konvensional. Maksudnya sumbang saran, berbincang dan sebagainya. Kalau kalau dia adalah masalah inventif, maksudnya kita akan menilai masalah inventif itu terus kepada menjalankan analisis fungsi. Okey, kemudian mengenal pasti pencanggahan fizikalnya. Seperti yang ditunjukkan di sini, Aigo, di catatan seperti yang ditunjukkan di sebelah Sean tu. Kemudian bina konsep bina konsep penyelesaian guna prinsip inventif, kemudian menghasilkan lakaran dan masalah tu dapat diselesaikan. Sekiranya tidak selesai, kita patah balik kepada konsep penyelesaian guna prinsip inventif. Kemudian tamatlah. Itu proses bila kita nak menyelesaikan masalah inventif ataupun masalah bukan inventif. Cuma bila masalah tu bukan inventif, dia agak singkat. Sebab kita terus saja tak perlu menilai secara keseluruhan sampai ke bawah lah, sampai kita menghasilkan lakaran, membuat konsep dan sebagainya. Okey, baiklah Cikgu. So sekarang kita berada di tempat mana Cikgu? Sekarang ini kita akan pergi kepada menjalankan analisis fungsi. Okey. Bagaimana kita nak jalankan analisis fungsi itu? Okey. Jadi sekarang ni murid-murid semua, cikgu sudah pun cikgu akan bagi produk. Okey, Sean tolong angkat sikit. Botol air, Sean. Botol air. Okey, produk pertama ialah botol air. Kita akan buat analisis komponen. Okey, tapi sebelum tu Cikgu, sebelum kita balik ke ni, saya rasa Cikgu dah sediakan sebuah video kan Cikgu? Ya, betul Sean. Alah, Cikgu pun lupalah video tu. Okey, tak apa Cikgu. Jom kita tengok video tersebut. Okey, bagus Sean. Video ini menunjukkan produk botol air mineral. Berikut ialah komponen-komponen yang terdapat pada produk ini. Tapak botol, badan botol, mulut botol, ulir luar botol, ulir dalam botol dan penutup botol. Manakala sebuah sistem yang terlibat ialah tangan dan air. Seterusnya produk pelitup separa muka. Komponen-komponen yang terlibat ialah tali getah kanan, tali getah kiri, badan dan dawai. Manakala supersistem yang terlibat ialah telinga kiri, telinga kanan, muka dan virus. Itu dia Cikgu, video kan Cikgu? Yang tu untuk analisis fungsi. Ya betul, analisis fungsi. Jadi analisis fungsi ni terbahagi kepada 3 bahagian utama, iaitu analisis komponen, analisis interaksi dan model fungsi. Jadi kita akan pergi satu persatu. Jadi sebelum itu, Sean, boleh tolong cikgu tak Sean? Okey, boleh. Sean angkat botol air untuk murid kita tengok. Okey, ini botol air. Okey, seorang murid akan ambil satu produk untuk buat analisis komponen. Okey, baik. Okey, yang kedua Sean, payung. Payung, yang ini. Ya, betul Sean, payung. Okey, Sean boleh letak botol air sebab Sean ada dua tangan aja. Kan, Okey. Kemudian Sean angkat pensel. Pensel. Ya, saya letakkan bawah ya, pensel. Pengorek pensel. Pengorek pensel. Okey, kemudian last kali ialah bekas makanan. Bekas makanan. Okey, jadi setiap student akan ambil satu produk itu untuk buat analisis komponen, analisis interaksi dan model fungsi sehingga habis. Step, ikut 3 step tu. Jadi kita pun akan buat tau Sean. Okey, jom Cikgu kita buat. Okey, jom. Murid-murid boleh mulakan.
Tak ada makanan lah. Bulan puasa lah. Ya. Lupa pula Ibu. Okey, now Sean, boleh tak kita bergerak ke sini? Okey, boleh Ibu. Jom. Untuk kita lakukan aktiviti ini. Okey, jom. Mesti Sean tertanya-tanya, apa yang cikgu nak bagi? Ini task pertama tau. Kalau silap, kena denda. Kena denda, alamak. Tak nak lah Ibu. Okey. Di sini ya. Yes, analisis komponen. Sekarang ni, Ya. kita ada 3 kolom. Kolom pertama ialah kolom sistem ataupun kita panggil produk. Baik. Kolom kedua kita panggil komponen dan kolom ketiga ialah super sistem. Okey. Tadi dalam video tadi dah disebutkan benda ni, Sean. Okey, sekarang ni kita nak kategorikan produk tadi dengan analisis komponen ini. Ini ialah produknya ialah payung. Payung, okey. Payung. Lupa pula nak ambil payung. Okey, tak apa cikgu, saya ambil tu. Ya, terima kasih Sean. Okey, ini dia. Okey. Payung. Payung. Okey. Payung ni ialah produk ataupun sistem yang menggabungkan beberapa komponen, satu atau dua komponen untuk menjadi satu produk. Okey. Okey, jadi super sistem, Sean tahu tak apa? Sistem dia macam Superman ke Ibu? Dia super sistem bukan? Bukan. Bukan. Aduh, Superman kan kena pakai itu pula ada sayap belakang. Super sistem ialah perkara yang berada di luar daripada produk ini. Yang menyokong produk tersebut. Okey, jadi sekarang ni Sean bagi cikgu pegang payung. Boleh Ibu? Okey. Cikgu nak saya pegang yang ni? No. Sekarang ni cikgu pegang. Okey, cikgu yang pegang. Tapi Sean ambil, cuba klasifikasikan yang mana satu komponen, yang mana satu super sistem. Okey, yang mana satu komponen, yang mana satu sistem. Tak apa, ambil letak aja Sean. Okey, saya cuba Ibu. Ya. Payung. Okey, saya rasa dekat komponen Ibu. Kalau salah jangan marah Ibu. Oh, tak marah. Tak marah. Kita kan belajar. Belajar tak boleh marah tau. Okey, rangka saya rasa komponen juga. Okey. Dah ada dua, bagus. Ini apa, tangan payung ke tangan saya Ibu? Mana-mana Sean rasa? Okey, saya rasa ni super sistem. Macam pandai ke? Batang payung, pada payung semuanya komponen payung. Bagus. Peregang payung. Okey. Peregang payung saya rasa dekat sini juga Ibu. Wow. Okey. Salah? Bagus. Betul ke Ibu? Ya, sangat betul. Kalau betul dapat hadiah Ibu. Ya, nanti saya bagikan hadiah ya. Hadiah payung boleh tak? Boleh Ibu. Okey, ini payungnya. Wow. Nampak? Mempunyai kesemua warna kegemaran saya. Ya, bagus. Jadi kita tanya salah seorang daripada student kita, boleh Sean? Boleh. Cikgu dah berpayung dah. Okey. Okey, salah seorang ataupun dua orang lah. Okey, boleh kongsikan yang kamu buat tadi, analisis komponen? Okey, siapa yang nak kongsi? Cikgu tutup dulu payung ni, nanti tak nampak muka cikgu pula. Ya, cikgu. Okey, siapa yang nak cuba? Lai, silakan Lai. Okey, good. Analisis komponen yang saya buat adalah bagi pensel. Produk yang saya ambil adalah pensel. Komponen untuk pensel adalah mata pensel, badan pensel dan pemadam di belakangnya. Super sistem untuk pensel adalah tangan manusia, udara dan kertas. Okey, sangat bagus. Berapa bintang nak bagi kat Sean? Yang lain? Murid yang lain boleh bagi bintang. Sean nak bagi bintang tak? Saya bagi... Ini banyaknya. Ni ada... Saya tak ada nak pegang tak apa. Saya bagi 10 bintang Ibu. 10 bintang. 10. Okey. Boleh tak kita nak tanya student yang lain boleh, lagi? Cikgu, boleh. Okey. Siapa nak kongsi lagi? Saya. Siapa tu? Dina. Dina. Okey, teruskan Dina. Saya pilih produk payung. Komponen yang ada pada sama macam cikgu pilih tadi ya? Okey, kita sama Sean. Buat sama. Sama. Mari kita sama-sama jangan tengok jawapannya. Komponen yang ada pada payung ialah hulu payung, batang payung, peregang payung, rangka payung dan penutup payung. Super sistem bagi payung ialah air dan tangan manusia. Betul. Betul kan Ibu? Ada satu yang kita yang Dina buat dengan kita buat. Ya. Tak sama. Yang tak sama. Apa tu Dina? Cuba baca balik Dina. Satu je. Yang mana Dina check je? Payung kot. Penutup payung tu sebenarnya ialah, cikgu tunjuk pakai payung Ya. Ini kain nylon kalis. Itu dia yang kain itu. Kalau kita guna kain kapas pula tak boleh kan Ibu sebab dia serap air. Ya, bagus. Okey. Jadi selesailah untuk analisis komponen. Okey. Jadi sekarang ni kita pergi kepada langkah kedua, iaitu
analisis interaksi. Okey, boleh cikgu. Boleh Okey. tak? Boleh. Ini mungkin nak gerakkan sedikit ataupun... Okey cikgu, saya tak apa. Saya tolong cikgu. Saya di sini Alah. macam pembantu makmal cikgu. Okey, walaupun bukan di makmal ya. Ya, dekat sekolah tak ada pembantu bengkel tau Sean. Ya ke? Tak apalah. Cikgu buat sendiri Untuk hari semua. Ni, ya ke siap cikgu. Okey, macam ni lah. Boleh. Okey. Okey, sekarang ni kita pergi kepada analisis interaksi. Cikgu, saya bawakan ini ke sini sikit cikgu. Okey, boleh. Okey. Okey, baik. kita pergi kepada analisis interaksi. Ya. Tadi sebenarnya komponen tadi diduduk di kolom kedua. Ya. Betul? Kemudian sekarang ni kita pindahkan ke tepi supaya kita nak tengok bagaimana analisis interaksi ini, iaitu analisis interaksi ini sebenarnya ialah, Sean, boleh tak tolong cikgu? Boleh cikgu. Penat boleh. cikgu pegang benda Saya sentiasa tu. di sini untuk bantu cikgu. Okey, jadi bagaimana dia berhubung di antara satu komponen ni dengan objeknya. Okay. Jadi kat sini kita ada fungsi, kita ada objek. Okey, baik. Fungsi ni ialah menjalankan tugas untuk memegang ataupun memberi impak kepada objek itu. Okey, baru boleh objek tu boleh berfungsi cikgu. Cikgu buka ni sebab cikgu ambil payung. Okey. Sekarang ni pada komponen saja. Pada komponen payung kita ada hulu payung. Hulu payung ini dia memegang apa Sean? Batang payung cikgu. Ya, bagus dia pegang batang payung. Okey. Kemudian batang payung pula dia bersangkutan tau antara satu sama lain. Ya, betul. Okey, dia memegang peregang payung. Yang ini kita namakan dia sebagai peregang payung. Yang benda yang kita naik tu untuk buka payung tu. Yes. Okey. Kemudian peregang payung ni, dia akan memegang di dalam payung kita ada rangka. Ya. Dia pegang rangka ni. Okey. Kemudian rangka ni pula dia pegang apa Sean? Dia pegang yang penutup kain nilon kalis air. Okey, boleh. Boleh. Kita nak tanya student pula boleh? Boleh cikgu. Okey, kita nak tanya siapa? Siapa ya yang nak kongsi dengan cikgu? Kaihin. Okey, bagus Kaihin. Boleh teruskan Kaihin? Analisis interaksi yang saya buat ialah mengenai pengorek pensel. Okey. Antara interaksi yang terlibat ialah rangka memegang pisau, yang kedua ialah pisau memegang pensel, yang ketiga ialah skru memegang rangka dan yang akhir sekali ialah skru memegang pisau. Okey, itu pengorek pensel. Okey. Nampak tak rangka? Dia ada rangka. Ya. Rangka tadi dia akan pegang pisau lah. Ya. Pisau pengorek tu kan? Betul. Itu. Okey. Okey, baik. Okey, next. Siapa lagi nak cuba? Siapa lagi nak cuba nak tunjukkan hasil kerja? Terima kasih. Jail, saya rasa Jail belum jawab lagi kan untuk hari ni? Ya, Jael sini. Okey, bagus Jael. Saya telah buat analisis interaksi berkenaan bekas makanan. Yang pertama, tangan memegang tapak bekas. Kedua, tapak bekas memegang badan bekas. Yang ketiga, badan bekas memegang bibir bekas. Yang terakhir sekali, bibir bekas memegang penutup bekas. Okey, nampak tak? Dia punya fungsi interaksi dia ialah semua komponen itu berkaitan di antara satu sama lain, iaitu menyokong supaya dia menjadi satu produk yang berfungsi dengan baik. Kenapa kita perlu berfungsi dengan baik? Sebab semuanya bergantung kepada kehendak dan keperluan pengguna. Sebab semua benda yang kita beli ni yang dihasilkan semuanya atas kehendak dan keperluan pengguna. Sebab tu dia ada di pasaran. Ya, betul. Yalah, kalau tidak dia orang takkan beli. Ya, betul. Sebab apa kita beli? Kita beli payung, Sean. Ada dua lah sebab sebagai cara nak lindungi diri daripada hujan dan juga sebagai barang hiasan. Okey. Ataupun kadang-kadang taklah, betul lah barang hiasan. Dengan kata lain Sean, bila kita nak membeli, sebenarnya kita bukan beli produk ini, kita beli fungsi dia. Ya, kan betul tak Sean? Betul lah Ibu. Sebab itu di sini sangat penting fungsi ni. Ya. Sebab dia memberi arahan kepada apa yang akan terjadi kemudian. Okey, baik. Kemudian kita terus pergi kepada apa seterusnya Sean? Langkah ketiga kita apa? Langkah yang ketiga lepas analisis adalah dalam analisis fungsi Sean. Kita ada 3 langkah tadi kan cikgu beritahu. Ya. Kita ada yang ketiga apa dia? Ya, alamat lupa lah Ibu. Okay, kita tanyalah murid-murid yang ada dalam talian, tolong selamatkan saya. Langkah yang ketiga adalah apa ya? Siapa nak cuba tolong saya? Itu dia Lai, kasih Lai. Apa jawapanmu?
modal fungsi. Ya, baguslah. Thank you. Apa dia? Model fungsi. Betul. Sebenarnya saya tahu Ego. Saya cuba nak uji je mereka kita. Nasib baiklah mereka bagus. Okey. Itu maksudnya uji minda sama ada kita pelupa ataupun tidak. Okey, kita bergerak ke sini ya, Sean. Ego. Sekarang ni kita nak buat model fungsi. Okey. Okey, cikgu nak bagi Sean satu whiteboard. Okey, boleh Ego. Whiteboard kosong Okey. Okey, cikgu Sean boleh ambil satu marker pen. Okey, yang ini boleh Ego? Boleh, mana-mana pun boleh. Okey. Okey, sekarang ni kita nak lukis model fungsi. Okey. Okey, cuba Sean lukiskan macam cikgu dah lukis ni. Okey, cikgu nak saya lukis macam ni. So, okey, murid-murid boleh teruskan. Okey. Untuk melukis model fungsi produk masing-masing. Okey. Okey, sekarang ni kita nak buat payung. Cikgu bantu Sean. Okey, ya. Okey. Sean, boleh? Boleh. Boleh Okey, seterusnya. Okey, macam ni lah. So, maknanya saya kena tunjukkan ataupun kena macam tunjukkan catat alih bagaimana untuk menggunakan ataupun menunjukkan fungsi payung ni ke Ego? Ya, model fungsi berdasarkan ni komponen yang kita dalam tadi. Model fungsi ni sebelum Sean lukis, cikgu nak terangkan dalam model fungsi ni kita ada 4 garisan interaksi Sean. Ya. Okey, 4 garisan interaksi ni ialah yang pertama ialah garisan panjang aja. Okey, boleh cikgu tunjuk dulu supaya Sean tak teraba-raba nanti. Boleh. Kan Ego. Nasib baiklah. Okey, nasib baiklah. Okey, cikgu tunjukkan Okey, cikgu lukiskan dulu baru kita tunjukkan kepada mereka yang menonton di rumah. Sekarang ini adalah garisan, kita namakan dia ialah garisan berguna. Garisan berguna. Okey. Yang kedua, yang ada putus-putus ini adalah garisan berguna. Berguna juga tetapi tidak mencukupi. Mencukupi. Okey. Ya, kemudian yang ketiga ialah ini garisan dia agak tebal sangat. Oh, okey. Nampak tebalnya? Ya. Okey, jangan risau kepada mereka yang menonton di rumah, nanti kita akan tunjukkanlah kepada anda. Kemudian ini garisan berguna. Berguna juga. Semuanya berguna Ego. Ya. Berguna tetapi berlebihan. Ya. Oh. Last sekali. Ada lagi? Ya, sebab kita ada 4 tadi kan? Saya cuba jawab Ego. Yang ketiga adalah garisan tak boleh guna. Bukan. 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 Oh, bukan. Okey, nampak tak cikgu buat apa ni? Oh, dia macam ular Ego. Dia macam ular. Ini kita panggil garisan ular. Bukan garisan ular. Ini garisan apa? Murid-murid. Okey, jom kita tunjukkan dulu Ego. Okeylah, sementara tunggu murid-murid untuk jawab, kita tunjukkan apa yang kita dah lukis lah Ego. Okey, ini dia. Yang pertama tu tadi garisan lurus yang biasa tu adalah garisan berguna. Yang ada apa ni? Yang garisan ada lubang-lubang putus-putus. Ya, garisan berguna putus-putus. tetapi tidak mencukupi. Ya, tak mencukupi. Okey. Okey, macam bawa kereta kan dia macam berhenti sebab minyak tak cukup. Macam itulah. Kita guna analogi ya. Okey, dan yang tebal ni pula. Ini berguna tetapi berlebihan. Yang bengkok-bengkok tu sebenarnya apa? Kalau kita tengok orang sakit jantung, Sean. Ya. Selalu kan ada garisan macam tu kan? Ya ke? Apa tu kita panggil? Siapa nak cuba jawab? Bermasalah. Bermasalah. Okey. Itu yang terakhir ni adalah garisan bermasalah ataupun kita panggil harmful. Okey, ada okeylah betul. Berbahaya kan? Bermasalah lah. Okey. Sekarang ni daripada garisan-garisan ni yang kita akan gunakan untuk melukis model fungsi macam ini. Ini kita bagi contohlah kepada mereka. Jadi murid-murid akan lukis mengikut produk yang kita bagi tadilah. Okey, baik. Boleh kita tengok yang hasil murid-murid punya. Okey, tapi sebelum tu saya nak tanya, adakah anda dah bersedia? Semua dah bersedia ke? Semua sudah. Okey. Rasanya kita sempatkan nak pergi ke murid-murid? Okey. Tak sempat. Okey, tapi cikgu tunjukkan dulu cikgu punya sebelum kita pergi ke murid-murid kita. Kita boleh bagi contohlah, pastikan yang murid-murid kita tu dapat jawab dengan betul. Okey, sekarang ni daripada garisan tadi. Okey, kita ambil produk payung kan tadi. Okey, produk payung ni, hulu payung, garisan interaksinya kita pakai garisan berguna lah. Okey, memegang batang payung. Okey, kemudian batang payung memegang peregang, peregang memegang rangka, rangka memegang
kain nylon kalis air. Kemudian kain nylon kalis air ni dia memegang air lah, sebab air hujan kan jatuh atas dia. Kan jatuh kat bawah. Jadi di sini sekarang ni semuanya adalah garisan berguna kita pakai. Betul tak? Okey, betul. Untuk model fungsi ini. Tetapi sekiranya kita nak ubah suai. Katalah dekat padang kita nak jadi pengadil bola jaring. Takkan kita nak pegang payung, Sean? Susah. Nak tulis lagi kan, nak tengok lagi bola, nak tengok lagi pergerakan kaki, betul tak? Jadi kat sini dia akan jadi kita akan buat garisan, kita akan gunakan sebab kita nak mengubah suai supaya tangan manusia tu tak pegang hulu payung. So kita akan buat ini kita akan ubah suai. So kita akan guna garisan bengkok-bengkok tu. Garisan untuk menunjukkan yang garisan menunjukkan garisan, kita akan membuat pengubah suaian pada bahagian tersebut. Okey. Baiklah cikgu, sebelum kita teruskan lagi, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Tahukah anda, percanggahan fizikal ialah keadaan yang berlawanan antara satu sama lain yang diperlukan dalam sesuatu objek. Kembali semula menonton Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Sarifah. Jom Cikgu, kita teruskan perbicaraan kita. Okey, sekarang ni kita ke seterusnya. Ya Cikgu. Okey, ini langkah terakhir kita lah dalam penyelesaian masalah inventif, iaitu percanggahan fizikal. Okey. Dalam percanggahan fizikal ni kita nak tengok dia adalah berlawanan di antara fizikal asal kepada fizikal yang lain. Contoh dia tinggi lawan rendah. Agak-agak Sean, apa yang Sean tahu lagi? Besar lawan kecil. Boleh? Besar lawan kecil. Betul. Kemudian kita tengok kaedah penyelesaian masalah inventif ni, kita ada kaedah pemisahan. Pemisahan ni terbahagi kepada 4, tetapi hari ini cikgu sentuh 2 sahaja, iaitu pemisahan masa dan juga pemisahan ruang. Agak-agak tahu tak apa masa, apa ruang? Masa tu keluasan. Bukan, masa tu. Okey, baik cikgu yang terangkan. Kan? Jadi sekarang ni kita nak tengok apa itu pemisahan masa dan apa itu pemisahan ruang. Bagaimana kita nak tengok adakah dia pemisahan masa ataupun dia pemisahan ruang. Okey, so sekarang ni kita nak tengok, kita perlu sediakan satu soalan. Adakah dia diperlukan pada masa yang sama? Kalau jawapannya maksudnya dia adalah adakah dia diperlukan pada masa yang sama? Kalau jawapannya dia adalah pemisahan ruang. Tapi kalau jawapannya tidak, dia adalah pemisahan masa. Macam tu. Dan pemisahan masa dan pemisahan ruang ini dia ada prinsip penyelesaian dia. Jadi prinsip penyelesaian dia sebenarnya dia ada 40 tau, Sean. Banyaknya. Banyak sangat. So hari ini cikgu nak kenalkan antaranya hanya 7 sahaja. 7 je. Jangan tidak terkejut, sampai Sean. malam cikgu kita tak habis. Ya betul, tak habis kan. So jom kita tengok slide ini. Jom boleh? Cikgu. Itu dia. Jadi ini adalah prinsip sebahagian Sean. Daripada 40 tersebut lah. Sebahagian cikgu tunjukkan 7, iaitu prinsip inventif bagi kaedah pemisahan masa. Kita ada kedinamikan, kita ada tindakan awal, kita ada tindakan berkala, tindakan keterlaluan, pengembangan terma, pembuangan dan pemulihan, kemudian kita ada tindakan berterusan yang berfaedah. Jadi ini adalah prinsip inventif bagi pemisahan masa. Jadi kita akan gunakan ini bergantung kepada masalah, Sean. Bukan kita boleh guna semua sekali. Betul.
Kemudian seterusnya kita pergi kepada prinsip inventif bagi kaedah pemisahan ruang. Ialah Bagi untuk ruang menjawab soalan sama ada kita perlukan barangan tersebut ataupun produk tersebut pada masa yang sama, kan? Ya, Okey, betul. ya. Pada masa yang sama atau pada masa yang berlainan. Oh, okey, ya. Jadi ini adalah pada masa yang sama. Ya. Jadi kita ada 7 juga. Antaranya 7. Satu, kita ada pembahagian iaitu segmentation. Ya. Okey, cikgu boleh angkat sikit tak, Sean? Cikgu nak tunjuk apa itu pembahagian. Okey. Contoh dia, kalau kita pergi ke pasaraya, Ya. produk yang kita beli, kita nak pasang almari tu. Okey. Kita kena pasang sendiri ya, Kita Igo? pasang sendiri, ya, Ya. bagus. Itulah Okey. dia, itu pembahagian ya. Oh, okey, okey, ya, okey. ya. Kemudian pengekstrakan ataupun yang ini memisahkan bahagian-bahagian yang mendatangkan gangguan. Contoh Ya. dia, dalam bilik ni ada aircon kan, Sean? Ya, ada. Aircon dia ada 2 bahagian. Ya. Satu yang keluarkan angin sejuk untuk kita. Ya. Satu bahagian lagi yang berada kat luar, yang kipas tu. Ya, betul. Sebab apa dia diasingkan? Untuk mengelakkan bunyi bising. Okey, ya. Kemudian kualiti setempat. Ya. Kualiti setempat ni iaitu mengubah struktur objek dan pengaruh luar daripada seragam kepada tidak seragam. Ya. Contoh dia, Syam boleh tengok kat situ. Cuba angkat mangkuk tingkat cikgu tu. Yang ini? Ya. Itu Okey. contohlah ya. Ya. Jadi kemudian penyarangan, nested doll. Ya. Okey, seterusnya nested doll. Syam pernah tengok tak selfie stick? Yang ini, Igo? Ya. Cuba ya. Syam buka. Buka. Oh, yang ini? Yang ini, Igo? Nampak tak? Boleh. Nampak kan? Dia. Okey, cikgu. Jadi itu adalah penyarangan iaitu meletakkan saiz benda yang sama tetapi saiz yang berbeza kita masukkan. Itu yang kita panggil. Kemudian kita ada filem nipis. Semua orang, apa ni filem nipis? Okey. Okey, cuba Sean angkat tu yang ada gambar King Kong. Ya, yang ni, Igo. Ya, okey. Apa tu agak-agak? Sean selalu pegang telefon kan? Ya. Dekat skrin atas tu Sean selalu letak apa? Ada macam dia macam pelindung lah. Pelindung. Ya, macam kita panggil tinted lah. Ya. Dia screen protector, betul tak? Ya, betul. Sean? Inilah dia. Supaya okey. mengelakkan handphone kita bila jatuh pecah. Okey, kemudian kita ada pengantara dan kita ada tidak simetri. Tidak simetri ni bagaimana? Selalunya jam tangan kita bulat. Ya. Tapi sekarang ni orang suka buat panjang. Ya, kan yang berlain-lain kan, Cikgu? Ya, Cikgu. betul. Lagi satu, Cikgu, oleh kerana kita dah nak habiskan masa dah nak habis ya, mungkin Cikgu boleh beri rumusan kepada pengajaran kita ataupun penerakan kita pada hari ini, Cikgu. Okey. Daripada tadi awal kita sudah pun mengetahui bagaimana apa itu prinsip penyelesaian, apa itu masalah inventif. Kemudian di akhir sekali ialah kita perlu buat satu lakaran untuk mengenal pasti bahagian mana produk kita tu untuk kita buat pengubah suaian. Contoh dia, kalau kita nak minum minuman panas, Sean cuba angkat cawan tu sekejap. Okey. Bila kita nak minum minuman panas, hot chocolate contoh dia, dalam itu air panas, Sean nak pegang. Cawan tu panas tak, Sean? Panas. Panas kan? So, bila panas, kita tak boleh, sedangkan pada masa yang sama, kita nak minum hot chocolate, kita nak pegang cawan. So, kita mesti ada lapisan luarnya. Barisan lapisan luar tu kita panggil dia, kita pilih pengantara supaya kita boleh minum minuman panas. Pada masa yang sama, kita boleh pegang cawan yang panas. Okey, tapi tak boleh minum ya, Syam. Kita puasa. Kan. Okey. Jadi itu saja rumusan cikgu untuk kali ini. Okey, terima kasih Cikgu, Cikgu Sarifah atas perkongsian ilmu Cikgu pada hari ini dan juga kepada mereka yang berada dalam talian. Terima kasih kerana bersama kita Dina, Faiz, Lai, Kaihin, Sarah dan juga Jael. Dan kepada mereka yang menonton di rumah, pastikan anda sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi mengurangkan ataupun menangani penularan COVID-19 dan kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya di Teroka di TV KPM. Bye. Bye. Didik TV KPM